Okey, jadi saya akan perkenalkan speaker kita untuk slot yang hari ni, slot pagi ni 10 hingga 12. Jadi kita akan bersama dengan TS Puan Yaumi Hayati. Sekejap saya cek balik. TS Puan Yaumi Hayati Haji Muhammad Yusof. Rasanya memang ramai dah kenal. Yang merupakan pensyarah kanan daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Kan kami. Puan Yami juga merupakan penerima anugerah Akademik Universiti tahun 2020. Ditanya Kak Mi dapat anugerah hari tu. Semalam pun dapat banyak anugerah juga kan. Jadi Puan Yami ni kira expert lah, especially dalam e-learning. Sebelum ni pun Puan Yami pernah bersama kita, maksudnya untuk sesi webinar anjuran EdTech Team, tak silap saya awal tahun lepas. Masa SEM pertama kita nak jalankan ODL secara full tu kan, waktu tu masa mula COVID tu, time tu kita semua tak adalah kalut, tapi maksudnya kita tengah prepare lah untuk dengan banyak kursusnya waktu tu, dengan webinar untuk ni lah supaya pensyarah ni bersedia untuk menjalankan ODL waktu tu. Jadi seingat saya Puan Yaumi waktu tu mengendalikan webinar bertajuk Screencasting Apps in Teaching and Learning. Masa tu Puan Yaumi ajarlah, tunjuk cara untuk menggunakan screencast omatik. So hari ni Puan Yaumi akan berkongsi dengan kita mengenai penggunaan Google Apps in teaching and learning. For collaborative learning. Jadi insya-Allah akan banyaklah input yang akan kita dapat daripada Puan Yaumi mengenai penggunaan Google Apps untuk collaborative learning ni. Okey, jadi sebelum tu saya ada Kak Nazila ada maklum saya yang mengenai Puan Yami ada ambil kursus ya, kursus sebagai Google Educator, tapi tak ambil exam lagi. Level 1, dah ambil kursus dan dah ambil exam ke macam mana? Saya tak pasti, belum ambil exam. Tak ambil exam. Sebab baru habis persijilan untuk ICDL, jadi settlekan yang tu dulu baru nak ambil lah. Mungkin dalam minggu ni kot. Okey. So mesti banyak input yang kita boleh dapatlah hari ni daripada Puan Yami. Cara untuk kita gunakan banyak lagi lah penggunaan Google Apps ni kan, mungkin kita tahu yang basic, tapi mungkin banyak lagi yang lain-lain kan yang kita boleh guna untuk menjalankan ODL kepada para pelajar. Okey, jadi saya tak nak cakap banyak. Jadi saya persilakan Puan Yaumi untuk berkongsi dengan kita hari ini Optimizing Google Apps for Collaborative Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas kan? Boleh. Dengar Atira? Boleh, tak ada masalah kan? Dengar. Sorry. Cari nafsi. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih lah pada penganjur sebab ni kali kedua lah saya dijemput untuk berkongsi. Sebab saya fikir saya bukan orang yang serba tahu. Saya berkongsi sedikit ilmu yang saya ada, macam mana saya manipulasi lah dengan keadaan ODL kita dan macam mana kita nak, suara saya kurang Hatira? Tak jelas Mungkin kena tinggikan sikit volume. Clear tapi cuma macam slow sikit lah untuk saya. Yang ni okey tak? Jelas tak? Yang lain semua okey ke suara? Saya dengar dengan jelas. Clear je, jelas. Jelas dah? Boleh? Boleh Okey, sebab saya dekat lab, kebetulan Cik Din technician pula keluar, saya pun tak kerti nak adjust ni audio dengan mic dekat lab ni sebab kalau yang sendiri punya tak apa kan. Okey, so insyaAllah hari ni sebab kita masa pun 2 jam dan saya sebenarnya segan juga sebab Dr. Hasiah ni adalah sama-sama mengikuti kursus Google Educator Level 1 itu bersama program yang tak ingat saya yang pihak ISEP buat. Nak ambil kursus je, nak menghadapi exam tu je, RM150 kita orang bayar tapi tak ambil exam lagi ni, belum lagi. Jadi insyaAllah saya cuma nak berkongsi sedikit
info lah berkaitan dengan apa yang kita boleh tahu melalui Google Apps ni. Disebabkan masa kita pun tak banyak sangat, 2 jam je. Saya ambil benda yang agak penting yang berkaitan dengan Google Apps. Sebab minggu lepas pun dah ada kan sharing session Google Apps pada Puan Nurul Hidayah. Jadi dah banyak info dah pun dah dapat. Cuma saya tekankan pada hari ini insya-Allah benda yang boleh membantu tuan-puan lah untuk adapt dalam ODL yang kita bakal hadapi minggu depan kan. Okay, so insya-Allah saya nak share session saya hari ini insya-Allah. Okay, so okay, kejap. Hang ke saya punya skrin ni? Nampak apa-apa tak kat skrin saya? Okay, sepatutnya keluar macam ni. Keluar skrin tak? Dah keluar belum Tira? Dekat saya belum lagi. Oh tak, belum. Jap. Bagi saya peluang sekejap untuk membuka saya punya ni. Tadi dah testing dah tapi tiba-tiba dia Hello? Boleh dengar ke? Ira? Kalau ikut belum ada lagi slide. Yang share tu sekejap Sebab dekat saya punya skrin ni dia berpusing-pusing dia punya apa panggil tu? Progress dia ni. Oh, dia loading kot ke? Jadilah sekejap Tak apa. Okay, so sementara menanti skrin saya keluar. Okay, so kalau tuan-puan tahulah Google Apps, Google yang kita pakai tu, yang Gmail yang kita pakai sekarang ni adalah version Google. Dulu dia panggil sebagai Google Suite. Google Suite. Betul tak? Tidak, Google Suite. Tapi sekarang dipanggil sebagai Google Workspace. Dan sebenarnya kita ada limitation jugalah nak menggunakan beberapa function di dalam Google Apps tu. Sebagai contoh saya agak jealous lah dengan rakan-rakan saya di KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab mereka dapat full version of Google Education Suite saya rasa, yang membolehkan mereka menggunakan satu function dalam Google Meet yang mereka boleh buat breakout session macam Cisco Webex lah. Tadi Kak Yomi kena keluar sekejap, lepas tu Kak Yomi masuk balik. Boleh Boleh. Kejap Tak sebab apa. Webex tiba-tiba hang. Sekejap Okey. Kejap. Baik, tuan-puan saya masuk sekejap lagi Kejap. Problem sikit. Sekejap lagi saya masuk balik Pada semua peserta kejap ya, kita tunggu Kak Yaumi masuk semula. Okey, masuk dah. Masuk dah. Saya share lagi sekali sebab tadi dia hang tiba-tiba. Salah lah menggunakan sistem-sistem ni. Sekejap. Okay, so kita dah 10.22, ambil masa dah pun sebenarnya. Okay, so sekarang apa yang kita nak cerita sikit tentang, so nama dia bukan Google Suite lah, Google Workspace sekarang nama dia.
So kita buat demo lah sikit Ada 4 benda yang sebenarnya dalam Google certification indicator level 1 ni yang diajar lah. Ada collaboration tool yang kita dah biasa dah pakai, doc, slide, sheet, form dan juga drive. Lepas tu dia ada organization productivity tool, keep calendar site dengan classroom. Lepas tu dia ada communication tool, of course lah Gmail dengan juga Google Meet dan yang lain tu berkaitan dengan seperti tool. So saya disebabkan saya dah hampir habiskan setengah jam dah ni, saya cuba cepatkan sikit lah ya. So basically ni saya punya perancangan. Saya akan cuba untuk ambil yang mana yang penting lah, yang mana kita nak pakai dalam ODL kita nanti. Okay, so lebih kurang macam ni lah outline kita. So saya harap jika bolehlah tuan-puan masuk dalam ni, saya letakkan dekat saya punya Cisco saya ni. Sekejap ya. Tak Atira. Stop sekejap saya punya ni. Stop sharing. Pergi dekat chat. Kalau boleh masuk dekat Google Classroom lah. InsyaAllah dalam tu ada banyak sumber yang saya share kat tuan-puan. Jadi tuan-puan boleh tengok kat situ lah beberapa benda. Saya boleh tengok lah kat sini berapa orang agaknya yang sudi jadi student saya untuk kelas hari ni Peserta boleh masuk link ni yang dekat chat ni. Boleh pakai Gmail lah, Gmail UiTM. Okay, kat situ ada banyak artikel dan juga slide info lah yang saya kongsikan dengan tuan-puan, dan juga kalau sempat kita akan cuba buat hands on sekali, tapi kalau tak saya cuba simplifykan supaya tuan-puan dapat sedikit benda lah yang boleh membantu tuan-puan punya ODL preparation. Okey, perkara yang kita nak kongsikan yang first kali yang kita kena tahu adalah limitation yang kita pakai Gmail ni. Sebelum tuan-puan pergi satu-satu ni, tuan-puan kena tahulah yang Gmail yang kita pakai sekarang ni adalah, mungkin tuan-puan masa mula-mula masuk Gmail tu main masuk tak baca manual kan. Sebenarnya kita pakai Google Suite tapi sekarang dipanggil sebagai Google Workspace. Jadi dia ada limitation dia. Google Google Workspace ni. Antara perkara yang kita kena tahu antaranya adalah, kejap saya tunjukkan kat sini. Limit dia adalah beberapa benda lah. Ya. Kita hanya boleh pakai, kebanyakan yang collaboration ni adalah yang ni lah. Yang ni selain daripada beberapa yang free-free tu. Jadi Gmail, Calendar, Drive, Meet, Chat, Slide, Sheet dengan Doc ni memang kita boleh guna untuk collaboration. Namun begitu ada juga aplikasi lain yang tuan-puan boleh guna juga. Seperti mana saya dalam kelas saya sendiri, saya suka menggunakan, masa awal-awal ODL berlaku, saya memang banyak gunakan Google Classroom lah. Okay. Tapi bila dah, requirement UiTM dah berubah, saya pakai juga Google Classroom ni dalam situasi yang memerlukan saya untuk adapt lah, adapt and adopt. Sebab nak pakai satu platform saja saya rasa macam tak pun nak kena. Kadang-kadang kita memang terpaksa pakai ni lah. Banyak platform sikit lah. Sebagai contoh, kalau untuk tutorial kita pakai Google Meet contohnya. Kan dia tak ramai sangat orang boleh kita masuk. Tapi kalau untuk My Lecture, kita ada option sama ada pakai Webex ataupun Microsoft Teams kan. Okay, jadi hari ni kita tak akan cerita pasal future, pasal Webex ataupun pasal Microsoft Teams. Kita cuma nak cerita pasal Google Workspace. So kalau kita tuan-puan tengok dalam saya punya classroom ni, tuan-puan boleh tengok kat sini, salah satu yang saya kongsikan dekat introduction ni adalah berkaitan dengan manual tu. Kalau tuan-puan boleh masuk lah. Kita pun jangan baca kan. Saya ambil sekejap masa untuk saya ceritakan lah apa sebenarnya yang kita boleh dapat daripada Google ni lah. So ni adalah antara perkara-perkara yang sebenarnya telah pun diberikan panduan daripada pihak UiTM sendiri untuk kita manfaatkan sepenuhnya lah Google Apps yang kita ada. Okay, jadi yang kita kena faham berapa sebenarnya limitation kita panggil apa tu, space yang kita boleh pakai dalam kita punya Google Workspace ni. Google Workspace ni. Okay, limitation kita. Kita nak bagi tahu pada tuan-puan kita punya limitation. Kalau kita nak tengok dekat Google Drive ke tuan-puan ni, tuan-puan boleh tengok ni banyak kan saya pakai. Sebab kebanyakannya adalah recording lah. Tapi sebenarnya tak cukup ni, tak habis ni sebab kita sebenarnya diberikan 5 terabyte.
meliputi Google Drive dan juga Gmail dan juga Google Photo. Okay, jadi kalau tuan pun ada gambar for example. Sekejap, saya Macam tengok maaf sikit. Kak Mi. Nak tanya Kak Kak Mi tengah share slide ke sekarang? Oh ya, tengah share screen. Tak keluar. Kat saya tak keluar tapi tak pasti kat orang lain. Kejap. Tuan Ali cakap tak ada. Ada tak? Ada tak? Baru Ya ada, Allah. baru ada. Minta Baru maaf. ada, baru Tak ada. benda Tu tak. yang heran tu yang Umi cakap refer kat Dekat Google Classroom Kak. I know. Classroom. Saya bukan Google Classroom. Tapi tu lah. Google Classroom tu dekat introduction Ada. yang dulu dah okey tu. I'm looking at Google Classroom. Lepas tu nanti download Google Manual tu kan. Itu sebenarnya free je. Nanti yang tu lah yang sebenarnya yang kita boleh buat dalam Google Workspace. Yang benda yang kita boleh buat lah untuk guna untuk kolaboratif. Sebab bila kita cakap kolaboratif ni, dia bukan sekadar kolaboratif antara orang tak jelas Alamak, macam mana Memang semua orang tak dengar suara saya. Kejap saya Suara tengok dengar tapi tadi dia punya screen tu miss. Suara dengar jelas ni saya boleh dengar suara orang lain. Suara okey. Setakat ni lah yang Ustaz punya lah okey. Okey. Jadi bila kita tahu berapa maksimum kita punya space 5 terabyte. Jadi kita tak adalah rasa kenapa tiba-tiba tak boleh nak download semua tu kan. Jadi kita boleh tahu kat sini kita ada 5 terabyte kat mana jelah dah tempat tu Kejap. Tak jumpa lagi pula. Okey dekat jap. Yang saya boleh tahu berapa banyak yang saya boleh pakai dekat saya punya ni. Okey, dekat help ni kan 73. Banyaklah. Tapi sebenarnya tuan-puan, apakah item yang kita pakai yang banyak guna? Saya banyak recording lah kan. Saya banyak recording. Lepas tu satu lagi yang kita boleh tengok kat sini adalah nampak kan yang saya buka ni view storage detail. Dekat sini kan. Kat sini dia akan beritahu Google Drive kita banyak mana dah pakai. Kita guna semua ni 5 tera. 5 tera termasuk Google Drive, Google Photo dan juga Gmail kita. Jadi kalau kita nak nak kurangkan kita punya tu kena kurangkan delete lah mana-mana email yang lama-lama tu dan sebagainya. Jadi file kita ni monitor oleh administrator di Shah Alam lah. Ya. So kita kena faham yang tu konsep awal dulu sebelum kita nak pergi ke yang lain. Okey. Minta maaf. Alright. So berbalik kepada kisah kita tadi. Okey. Kalau tuan-puan tengok dekat saya punya classroom saya tu. Okey. Saya ada bagi kat sini kan. Google Manual. Okey. So saya juga ada letakkan link lah untuk help jika ada masalah. Tapi seperti mana yang tuan-puan telah dimaklumkan daripada awal tadi. Kita punya Google Workspace ni ada limitation dia lah. Sebagai contoh, kalau Google Meet, kalau saya tanya kawan-kawan saya yang KPM, mereka diberikan Google Education Advanced yang mana banyak lagi features-features menarik yang boleh dipakai. Tapi kita ni limited lah, hanya untuk yang sangat sedikit. Jadi, sebab itulah kadang-kadang kita terpaksa tukar-tukar sikit lah platform dan sebagainya. InsyaAllah saya akan kongsikan macam mana kaedah. Saya tak tahulah ini yang terbaik atau tidak, tapi yang saya rasa lah sesuai untuk nature subjek saya dan juga pelajar-pelajar pun suka dengan kaedah yang saya pakai lah. Okay, anyhow, kat sini juga ada slide, bolehlah tuan-puan tengok, tak banyak pun dan saya ada buat e-book sikit lah. E-book berkaitan dengan ni pun itulah tak boleh nak banyak sangat. Okay, so hari ni kita akan cuba tengok beberapa contoh collaboration tools. Dan juga kalau sempat saya akan cuba masuk dekat bahagian Google Classroom lah berkaitan dengan Google Classroom. Awal-awal masa ODL berlaku memang saya banyak bergantung pada Google Classroom. Waktu tu Island ataupun YouFuture tak banyak lagi features. Jadi Google Classroom ni sangat membantu saya lah untuk masa awal-awal hari itu saya ada menggunakan Google Classroom tapi dah lama kelamaan requirement UiTM dah bertukar yang memerlukan kita banyak menggunakan YouFuture lah. So banyak juga benda yang saya letak dekat Google YouFuture. Tapi kadang-kadang kalau kita nak terus guna konten yang kita nak pakai, kita letak je lah link Google Classroom ni dekat
dekat kita punya future tu dan sebagainya. Okay. Jadi apa yang saya nak cerita hari ni adalah mula-mula sekali kita nak cerita tentang collaboration tools lah. So kalau tuan-puan tengok kat sini ada beberapa apa panggil tu dokumen lah yang saya tunjuk yang saya rasa apa ni, yang kebanyakan daripada kita biasa guna ya. Okey, salah satunya kalau tuan-puan boleh masuk dekat doc saya ni. Okey. Saya percaya kebanyakan daripada tuan-puan sebelum ni pun kalau dah biasa masuk bengkel Google Apps dah diajar lah macam mana kalau contoh doc ni untuk dipakai bagi tujuan collaboration kan. Okey. Jadi sama juga dengan dia ada beberapa collaboration tool lah dalam Google Apps yang kita boleh pakai untuk tujuan. Bila sebut kolaboratif ni tuan-puan, dia sama ada kita kolaboratif dengan kawan-kawan sekerja kita ataupun kita kolaboratif dengan kita make sure student kita berkolaborasi di dalam apps yang kita minta mereka lakukan lah. Okay? Jadi dalam kes macam contoh saya, contohnya macam contoh pelajar ni nak kena buat apa panggil tu assignment. Okay, jadi saya akan bahagikan kalau dekat Google Classroom ni, contoh dia agak ni lah, besar sikit dekat Google ni, sekejap. Okay. Right, sebagai contoh, kalau tuan-puan dah masuk dekat link Google, dekat Google Doc, dekat Classroom tu, okay, saya ambil satu app saja sebab nak pergi semua tu untuk dalam tempoh 2 jam takut tak sempat. Kalau tuan-puan pergi kat Google Classroom dan ada dekat bahagian demo, collaboration tu, salah satunya adalah doc. Kalau tuan-puan berjaya masuk, saya boleh nampak gambar tuan-puan ni dekat saya punya, aku Siti Syahidah dah masuk dah. Okay, jadi saya dekat mode editing. Dekat mode editing. Okay, jadi doc kita ni, so saya dah nampak dah seorang individu yang masuk, Aslina. Okay, jadi sebenarnya kalau kita ni nak buat kerja secara kolaboratif sama ada dengan rakan sekerja ataupun dengan nak suruh student kita buat kerja contohnya, pakailah Google Doc ni bagi tujuan untuk buat report dan sebagainya. Ya. Jadi rakan-rakan tuan-tuan kena maklumlah dekat Google Doc ni ada banyak function yang kita boleh buat. Okay, sebagai contoh, bila dah ramai sangat student masuk, okay, kita hadkanlah. Okay, kita boleh conteng, kita boleh buat macam-macam. Dan yang menariknya, okay, nanti saya akan cerita sikit tentang dokumen apa yang sesuai untuk kita letak dalam Google Drive. Okay, kebiasaan daripada kita memang biasanya dah ada guna Microsoft Word kan. Tapi sebenarnya bila kita upload dokumen dalam Microsoft Word ke dalam Google Drive for example, dia akan taking a lot of space of our Google storage lah. Tapi kalau kita convert kita punya Microsoft Word jadi Google Doc, dia punya limit, dia punya size tu jadi kecil sikit. Ya. Okay, jadi caranya kalau contoh, jadi saya akan tunjukkan cara kita dah ada Microsoft Word punya dokumen. Bila kita nak upload dalam Google Drive, macam mana kita nak make sure dia kecil size dia tu Okay, dah ramai dah orang ada kat sini So kat sini saya ada beberapa benda lah yang sempat, kalau sempat kita buat sama-sama. Kalau tak sempat lah Okay, yang kita nak apa panggil tu, nak fokus bukannya bahagian inserting ni, tapi saya nak fokus kepada collaborating lah. Collaborating. Jadi siapa yang biasa menggunakan Google Doc ni, dia tahu okay, kat sini sebenarnya kita boleh collaborate dengan orang lain dengan cara kita share link kita. Okay, share link ni ada banyak cara lah kan. Boleh tengok kat sini lah Okay, sebagai contoh. Okay, kalau tuan-puan tengok, dokumen ini saya share dalam Google Classroom. Jadi secara automatik, siapa-siapa sahaja teacher ataupun pelajar yang ada akses kepada Google Doc ni, dia boleh edit. Lagi mana saya benarkan lah untuk dia edit. Okay, tapi kita juga contoh, kalau contoh apa nama tu, kita setkan kita punya audience kita tu sebagai viewer, maknanya dia hanya boleh tengok sajalah. Setelah tahu saya viewer ni dia setakat boleh tengok saja. Download saya tak pasti, rasanya tak boleh. Ataupun give temporary access. Dia cuma boleh komen dan juga view only pun boleh. Komentar maknanya nak masukkan komen lah. Masukkan komen. Okay, ataupun editor. Okay, so sekarang kalau macam mana saya boleh masukkan GCE ni?
Sebab tadi kan saya share dokumen saya ni dalam Google Classroom. Jadi semua orang boleh dapat akses lagi mana mereka berada dalam Google Classroom. Okey. Boleh tak saya tukar orang ni tiba-tiba jadi owner? Kalau yang ni tak boleh lah. Maksudnya owner ni macam ni tuan-puan. Tuan-puan boleh ada kuasa untuk delete that document. Macam itulah lebih kurang. Ataupun beri kuasa file terbabit untuk dimanipulasi lah. Okay. Tapi kalau editor dia punya terhad lah sikit. Dia hanya boleh buat apa? Dia hanya boleh apa panggil tu edit the file. Okay. Dan kita boleh juga tengok kat sini dekat sini. Dia ada access sama ada restricted ke. Okay. Dalam universiti UiTM ke, sebab tu kita kata license yang kita dapat ni adalah untuk Google Workspace untuk UiTM saja. Sebab tu kalau contoh tuan-puan pakai akaun luar ataupun bukan akaun personal lah biasanya, bila kita nak access dokumen dalam Google Apps ni, dia akan kadang-kadang dia denied kan, maksudnya tak dibenarkan masuk, isi tu tak boleh dan sebagainya disebabkan oleh restriction macam ni lah. Dan anyone with the link ni, selagi mana tuan-puan share link terbabit, orang tu dapat masuk. Dan bergantunglah kepada fungsi yang diberikan oleh tuan-puan. Sama ada jadi viewer je ke, komentar je ke, editor je ke. Okay? Kalau tuan-puan diberikan tugasan ataupun assign task as a commenter, maka bermaksud hanya boleh komen je lah. Kita tak boleh nak edit content. Okay? Dan ia sesuai kalau contoh reporting tu memerlukan komen sahaja daripada rakan-rakan kita, so kita tukarlah function tu kepada kepada viewer lah kan. Jadi kalau cuba tengok ramai yang masuk kat sini, contohlah saya bagi ruang sikit untuk tuan-puan cuba edit. Has boleh tak masukkan apa-apa, Hasina boleh tak letakkan je lah tulislah apa-apa kat sini baru nak tulis. Dan selain daripada tu, tuan-puan juga boleh chat. Okay, bolehlah kita kalau macam contoh kita nak komen, boleh conteng-conteng, boleh. Orang lain pun sama boleh juga. Okay, dan satu lagi function yang boleh kita buat kat sini selain daripada kita ni adalah kita boleh chatting sambil-sambil buat kerja nak bercakap kan. Ni tak boleh ni. Contohnya, my student memang sukalah menggunakan Google Doc ni bila mereka buat kerja kolaboratif. And it sebenarnya sama juga kalau kita sebagai rakan pensyarah yang nak buat kerja sama-sama, nak siapkan sama-sama, pakai sajalah Google Doc ni untuk buat kerja kan, contoh. Okay. Alright. So ni adalah Google Doc. So saya ada bagilah beberapa benda yang boleh kita ni. Jadi Google Doc ni boleh kita share. Okay, sama ada kita nak buat public maksudnya semua orang boleh ni lah. Tapi sebabkan ini saya share di dalam Google Classroom, dia hanya limited kepada pelajar dan juga kepada cikgu lah yang kita masukkan. Okay, jadi lagi sekali saya nak tunjuklah dekat tuan-puan. Okay. Sebab ramai ni yang dah pergi dah. Okay. Betul Kak Yang. Google Doc kalau untuk language sangat bagus lah untuk buat kerja. Okay. Jadi Google Doc ni memang dah biasa. Saya tak nak buang masa tuan-puan lah kepada ni kan. Cuma saya ada beberapa benda lah yang saya nak share sebab dalam Google Doc ni juga tuan-puan boleh buat table of content exactly macam mana kita buat dalam Microsoft Word. Hampir sama dan kita boleh juga convert file kita ni download dalam pelbagai option lah ya. Jadi saya tak nak ambil masa banyak sangat. Cuma satu lagi function yang kita boleh explore di dalam Google Doc ni adalah function explore ya, ada dekat bahagian tools ni yang mana kita boleh ambil maklumat tiba-tiba tak boleh kejap. Okay. Contoh kalau kita nak dapatkan sedikit info berkaitan dengan collaborative learning contohnya. Okay. So kita boleh dapatkan maklumat ni daripada sini dan kita juga boleh cite terus lah. Web, image ataupun drive kan contoh. Kalau ni contohlah masukkan image. Akan sikit image ni nak masukkan plus ni tekan. Menariknya kita juga boleh kat mana sumbernya berada, boleh letakkan daripada plagiarism kan. Contoh ni ni nak contoh satu.
Okay, dan kalau kita nak masukkan maklumat berkaitan dengan collaborative learning, contohnya dekat site ni lepas satu maklumat. Okay, kita nak ambil satu maklumat kan, collaborative learning ni, kita copy lah kan. So kita batal. Okay, kat sini. Okay, so kita boleh paste lah, paste without formatting ataupun paste saja. Dia ada beza paste without formatting. Tak akan ambil lah format tu. So kita pun kata nak cite dia kan, something like that. Okay, dia akan keluar footnote kan. Ya. Jadi kalau kita nak masukkan references pun boleh. Dekat sini pun ada. Kita boleh masukkan apa panggil tu session lah. Ya. Tapi kita kena masukkan maklumat tu secara version apa tu, kita boleh masukkan maklumat tu dekat secara ni lah, secara manual lah. Site mana kan dan sebagainya. Exactly macam Microsoft Word lah. Ya. Cuma dia duduk dalam cloud computing. Tu yang paling best sikit lah. Kalau kita Microsoft Word ni kita save dalam kita punya komputer kita kan, dalam kita hard disk kita. Okay, so that's the thing lah yang kita tahu. So saya pun tak nak ni banyak lah benda yang mungkin tuan-puan dah sedia maklum dah pun. Okay, so yang lain ada demo kat sini. So bolehlah tu yang mana boleh tuan-puan rasa nak belajar. Sama juga kalau kita bila dah set individu yang nak masuk dalam kita punya dokumen ni untuk tujuan viewing sahaja. Okay, so saya boleh buat, tak ada masalah. Tuan-puan tak boleh edit dah. Ya. Okay, jadi kita tengoklah siapa nama tu. Kalau misalkan nak tukar balik, nak tukar jadi edit speaker suggestion contohnya kan. Suggestion tu mana boleh buat editing dah. Kan? Contoh macam tu. Okay, alright. So ni Google Doc yang boleh tuan-puan guna bagi tujuan pembelajaran dan juga pengajaran lah. Ya, biasanya saya memang pakai cara ni untuk mengajar pelajar-pelajar buat kerja grup. Ya, maksudnya buat reporting dan sebagainya. Okay, so saya rasa yang tu je yang saya nak tahu. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi sebab nak kejar masa sikit, boleh fokus pada benda yang lebih penting. Okay, so ingat ya, kalau kita tengok kat sini, kalau tuan-puan tengok, kalau kita share apa-apa dokumen dekat Google Classroom, okay, kebanyakannya pelajar kita akan dapat tengok dokumen yang kita share. So kita tahulah student siapa yang masuk dan sebagainya kan. Okay, sebenarnya saya ada pre-survey yang sebenarnya nak dibuat, nak tahu sejauh mana tuan-puan tahulah setiap apps yang ada dalam Google Workspace ni. Tapi saya percaya tuan-puan memang dah sedia maklum Google Sheet, Google Drive, Google Slide tu dan Google Form tu dah memang kira pro lah kan. Cuma nak tambah, nak guna dia kat mana. Nak guna kat mana. Jadi Google Doc macam saya sebut, saya selalu guna untuk kelas tutorial jika nak buat tugasan secara online, nak kena siapkan awal. Jadi kita letakkan Google Classroom dan kita boleh bagi masa lah untuk belajar. Setkan grup-grup kecil yang mana kita boleh monitor kerja-kerja mereka. Jadi insyaAllah saya akan tunjuk contoh lah yang saya pernah lakukan dalam kelas saya. Macam dalam kes saya, student kursus saya ni memerlukan student buat latihan menggunakan software. Dan setelah habis waktu kelas tu ataupun waktu lab session, mereka terpaksa hantar secara individu lah, hands on mereka. Jadi dalam Google Classroom ni, bagusnya mereka boleh buat folder berdasarkan nama. Berdasarkan nama pelajar tu. Senanglah untuk saya ni kan. Jadi tak perlulah jadi kena cari seorang-seorang pelajar. Okay. So apa lagi contoh Google Collaboration yang biasa kita pakai? Daripada tu ya slide, ya kita boleh kongsi kan. Macam saya tadi, saya ada tunjukkan slide kan pada tuan-puan. Sama juga dengan Google Doc, kita boleh share dengan kawan-kawan kita. Okay. Dan juga sama ada kita nak jadikan dia sebagai viewer ke editor ke, terpulang lah. Ya. Jadi kalau contoh kita tak nak orang sewenang-wenangnya ni, kita pastikanlah set. Jangan jadikan mereka sebagai editor. Ataupun give temporary access. Saya tak pernah pakai sangat give temporary access ni. Tapi biasanya temporary access ni dia ada expired dia. Okay. Ni contohnya kita boleh bagi sampai bila untuk dia edit di slide. Kan? Contoh. Right? So ni nak memaksimumkan. Dah nama tajuk ni pun optimizing Google Apps kan. Jadi nak tahulah mana yang kita boleh
manipulate Google Apps yang ada dalam Google Workspace. Okay. Sama macam Google Doc pun ada juga kan tadi kita tengok apa panggil tu? Yang bahagian temporary access tu kan. Okay. Ya. Biasanya untuk Google Doc, Google Slide, Google Sheet dan juga Google Form tak boleh saya rasa. Yang tu tiga tu Sheet, Form dan juga Doc tu memang boleh bagi temporary access untuk edit lah, untuk edit. Okay, fine. Alright. So, satu lagi yang kita nak tengok, tadi kita dah cerita pasal slide. Slide ni pun sama juga tuan-puan, macam saya sebut tadi lah. Kalau tuan-puan masuk, bila once tuan-puan klik saja, saya boleh nampak lah berapa orang yang dah masuk dalam dokumen saya tu. Ya? Sebab itulah kalau lebih elok lah kalau kita ni menggunakan Google Classroom sebab senang kita nak kontrol pelajar-pelajar kita. Okay, sebab kita dah tahu dah siapakah nama pelajar-pelajar yang masuk dalam Google Form. Classroom. Okay, kalau kita nak tambah, contoh kita team teaching kan, kita nak tambah kawan-kawan kita, so kita boleh tambah je lah. Oh, Teacher-teacher lain. macam Google Classroom jugalah dia punya orientasi dia. Ini Google Classroom. Saya pakai ni Google Classroom lah. Yang saya pakai ni. Kita boleh masukkan cikgu ke dalam kelas kita. Cuma kalau kita buat math lecture sesuai lah kot kan. Tapi kalau untuk tutorial disebabkan kita ada kumpulan-kumpulan kecil, mungkin cikgu-cikgu yang kita masukkan ni kena ada some sort of platform lain lah untuk membolehkan mereka buat kerja tutorial. InsyaAllah kalau ada sempat masa saya akan share yang saya rasa sesuai lah untuk pasal tutorial pelajar dan sebagainya. Okay, so sama boleh masuk kan dan boleh edit. Ya, dan juga saya nak cerita juga kat sini dekat Google Slide juga ada satu tool yang kita boleh pakai explore. Yang kita boleh masukkan gambar, yang boleh kita masukkan apa-apalah. Contoh nak apa tu nak sama benda ni kan. So kita boleh masukkan gambar, boleh masukkan slide, ramai-ramai ni kan yang ada kat sini ni boleh masukkan. Boleh tak chat? Rasanya sama juga. Kita boleh kita tak chat. You boleh chat. Ya. Student suka buat kerja macam ni sebab dia suka menyembang kan. Dia orang kan tak boleh nak berjumpa secara face to face. Kadang-kadang kita tengok macam saya bagi dalam Google Classroom ni, contohnya saya bagi slash link masing-masing kan, buatlah 3-4 slide contohnya. Lepas tu saya akan bagi link tu untuk mereka buat. Untuk mereka buat di dalam Google ni, letak dekat sini. Okay. Saya minta maaf macam campur pula. Google Classroom ni kat sini. Lepas tu, contohlah saya suruh mereka buat tugasan kan. Tak kisahlah. Assignment ke, biasanya assignment lah. Okay. So saya kata, tolong kalau ni group discussion contohlah. Kak Mi nak tanya. Kalau macam dalam Google Classroom kita memang nampak semua nama student kan, tapi bila dah masuk dalam Google Doc ataupun masuk Google Slide semua tu dia orang akan jadi anonymous. Macam ni kita nampak nama-nama. Sebab itulah kan rakan ni tuan-puan masuk awal semester nanti wajibkan untuk mereka ada Gmail atau ITM. Wajibkan sebab itu dah ada kemudahan kan. Kenapa nak pakai personal account? Sebab student ramai lagi yang masih pakai personal email dia orang yang Gmail tu. Jadi betul. Jadi payah kita nak check nama dia lah. Jadi boleh tengok nama-nama yang binatang tu ada buat yang tu kalau tuan-tuan wajibkan kawan-kawan student kita pakai akaun Gmail ataupun akaun Microsoft, nama mereka akan clear. Mereka tak boleh tipu. Mereka tak boleh tipu. Dia orang sendiri yang tahu akaun dia orang dan password dia orang kan. Kecuali lah kalau dia orang memang bijak sangat nak gunakan orang lain masuk sebagai pelajar tu, tak tahulah saya kan. Tapi Kak Mi ni kira email dia orang yang mana? Yang UiTM punya email tu? Email UiTM. Kalau guna Gmail boleh? Mereka guna Gmail boleh? Tak ada apa? Memang boleh Ustaz. Dia orang ni, ya Allah itu student UiTM ni rasanya bertuah saya rasa sebab mereka dapat akaun Microsoft 365 dan mereka boleh daftar akaun Gmail. Sebab itulah kalau kita sebagai pensyarah tak pakai dua ni sangat rugi sebab UiTM bayar mahal untuk kedua-dua platform ni. Jadi kalau boleh
make sure dia orang pakai. Sebab bila cara macam tu, untuk tuan puan pakai Google Classroom lebih mudah. Ini saya punya pandangan peribadi lah. Sebab kita tak payahlah nak berusaha untuk macam saya patah balik tadi saya akan bagi link untuk setiap slide tu. Kita bagilah link yang kita buat tadi kan. Contoh ni slide 1. Sorry. Jadi kan kita share slide saya tadi ni. Saya share kat sini. Saya ambil dia punya link ni. Okay. Kalau grup 1 dia pakai link ni. Grup 1 contohnya kan. Pakai link ni. Ni awak masuk kat sini nanti contohnya. Tak berebut lah. Tak berebut. Kamu duduk kumpulan kamu. Dengan syarat kita tahulah siapa senarai grup tu. Macam saya daripada awal semester, saya tak bagi dia orang tukar ahli dalam grup tu. Awak buat kerja daripada sampai hujung semester, awak kena duduk dalam kumpulan tu. Awak keluar daripada kumpulan tu, saya potong markah. Macam tu lah saya buat kan. Tapi maksudnya cara macam ni memudahkan kita lah. Sebab kalau tak, dia akan menyusahkan kita pula lah. Sebab awal ODL berlaku, memang kebanyakan belajar pakai personal. Tapi saya selalu beritahu mereka, sebab saya mengajar office software. Jadi diorang kadang-kadang first time ada akaun Gmail. Jadi bila mereka buat akaun Gmail mereka tu, saya memang dah tetapkan awak guna nama penuh awak dan juga nama ayah. Saya tak nak nama putera kacak, puteri cantik, puteri comel dan sebagainya tu kan. Itu memang kita lah sebagai pensyarah kena atur. Sebab student hanya mengikut saja apa yang kita buat kan. Budak-budak ni kadang-kadang dia buat tu keluar-keluar nama cicak. Jenuh kita. Kan. Lepas tu yang paling sakit hati bila dia letak gambar profil dia, saya memang wajibkan mereka ni pakai profil gambar sendiri. Bukan gambar kucing, gambar anak dia, gambar dan sebagainya. Sebab kalau tidak menyusahkan kita pula lah nak kenal gambar cicak ni siapa dia punya tak contohnya lah. Kan? Jadi penting untuk kalau tuan puan nak pakai Google Classroom ataupun nak pakai akaun Gmail, wajibkan student untuk daftar. Saya lepas kan dia mula-mula buat. Yaumi nak tanya. Yang Gmail ni maksud Yaumi yang dekat student portal tu ke? Satu yang Kak. Macam contoh mula-mula kita masuk UiTM punya ni, saya tunjuk sikit kat mana student ni boleh daftar. Student tanya kat mana, kita takut cakap yang dia tak jumpa. Dia orang pakai link ni juga, mail.uitm.edu.my. Kat situ ada Gmail student. Gmail student. Ya, Gmail student. Ada dah pun. Ya. Pak Yaumi. Ya dah. Ya. PTFFT. Dulu saya ada akaun email. Tapi Cik Sofian PTFT tapi sekarang tak boleh Kalau untuk student boleh kan? Akaun guest je untuk masuk webinar ni. Okey. Tapi kalau PTFT saya tak sure. Tapi kalau untuk student, dia orang boleh dapat 2 akaun tahu tuan-puan. Sama ada dia orang boleh ada akaun Gmail ataupun akaun Microsoft. Tapi akaun Microsoft Rugi dia tak guna. Apa dia? Iya. Rugi dah tak guna Gmail ni. Ya betul. Sebab kejap lagi saya share banyak benda yang saya pakai apps Saya pun baru tahu. Untuk student punya ni. Ya, semester lepas rasanya dia orang baru start. Sebab saya guna Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams memang dia orang guna yang tu lah. Kan dia ada email yang iSiswa apa tu kan. Tapi yang Gmail ni saya tak ni lagi. Okey. Satu lagi yang kita kena faham lah. Biasanya macam saya masa mula-mula ODL berlaku, Gmail student memanglah huru-hara nama macam-macam pelik-pelik. Tapi saya daripada awal memang dah wajibkan untuk mereka guna nama mereka dan nama ayah. Okay, nama mereka nama ayah. Memang saya wajibkan. Masa tu lah. Tapi sekarang ni bila dah UiTM bagi peluang macam ni, rugilah kalau kita tak ambil. Ataupun student masih lagi nak pakai personal account. Memang kita bagi karate sikit kali kan. Sebab rugi kan? Rugi. Tapi lepas tu lepas 2 semester lepas kot. 2 semester lepas saya mula bertukar kepada Microsoft 365 sebab kebetulan nature subjek saya banyak menggunakan platform Microsoft. Ya, tapi masih juga menggunakan Gmail dalam keadaan situasi tertentu sebab saya memang ajar student macam mana nak guna akaun Gmail, macam mana nak buat collaborative tu dan sebagainya lah. Okey. Jadi satu nak tanya. Sebelum ni Ustaz ambil Google Classroom tu saja je. Rangka ni tak termasuk. Betul boleh import masuk ke? Rangka apa tu? Maksudnya? Kita sekarang ni bila Ustaz tengok semua ni, kita sudah mengambil kita panggil apa?
rumah bangunan kepada Google ni. Dan bila Ustaz tengok check tadi, Google Classroom tu satu unit kecil je daripada rumah banglo besar ni. Oh, betul Ustaz, betul Ustaz. Banyak sebenarnya apps dia. Okey, Jadi saya tak dulunya ada. dah ada berapa 3 semester dah kita buat. Ustaz duk deal dengan Google Classroom saja je. Dia tak collaborate pun dengan rumah besar Google ni. Oh, rumah besar ni. Okey. Tak apa Ustaz. Tak ada limit untuk kita belajar. Sentiasa belajar Ustaz. Rumah besar. Ya, betul. Okey, jadi satu lagi, mungkin kalau tuan-puan perhati dekat skrin saya ni kan, kita sebenarnya boleh banyak pakai macam-macam jenis apps dekat kita punya ni, dekat yang ada macam apa yang panggil tu? Tok tu kan, titik-titik tu. Kat situ kan Google Apps kan. Semua yang ada kat sini semuanya kita boleh pakai. Semuanya kita boleh pakai dan kita boleh tambah extension lagi daripada situ. Ya, tapi saya tak sentuh sikit-sikit je tadi. Benda yang kita boleh, inilah yang kita boleh pakailah untuk kita punya collaborative learning. Dia kan collaborative learning ni tuan-puan, tak semestinya kita dengan pelajar. Kita juga boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan sekerja kita. Boleh pakai apps yang sama. Sebab itulah mungkin UiTM pakai Google Workspace ni tujuannya untuk membolehkan kita pensyarah dan juga pelajar ni sama-sama memberi manfaat lah. Okey, saya rasa UiTM ni sangat pemurah bagi Google apps kat kita, lepas tu bagi Microsoft kat kita, free pula tu kan, setengah-setengah. Satu nak tanya, 5 tera ni untuk individual ke? Setakat yang saya tahu macam tu lah. Setakat yang saya tahu. Banyak tu kan. Nak download apa? Tapi Ustaz janganlah guna sepenuhnya 5 tera, kesian kat UiTM. Kalau boleh kita buanglah mana-mana yang campur tu kan, email kita yang lama-lama tu, buatlah kita panggil apa tu, cleaning up sikit. Macam saya ni kan banyak kan, saya rasa saya kena delete ni. Saya juga buat filter. Kalau tuan-puan mungkin hadir dalam beberapa Google Google Apps khusus lagi tu, mungkin dia orang ada ajar kan Google filter. Even dekat manual yang saya bagi pun dia ada bagi tahu macam mana nak filter tuan-puan punya ni, tuan-puan punya apa ke nama Google Classroom saya. Jadi Google Filter ni ada dekat Google Manual yang saya tunjukkan tadi. Cuma ada benda lah yang kita kena faham dalam Google ni. Jadi kalau kita tak guna apa sahaja yang UiTM bagi ni, satu kerugian lah, sebab UiTM dah bagi banyak dia punya kelebihan function-function dalam Google Apps ni kan. Okay. Sekejap tuan, saya stop sharing sekejap sebab saya benda tak patut ni kat sini. Delete ke tadi? Share lagi sekali ya. Buka dulu saya punya Classroom. Okay, dekat Google Classroom kalau tuan-puan tengok kat manual tu, dia ada bagi cara untuk filter email kita supaya tak banyak sangat sampah. Saya secara jujurnya kalau yang email yang berupakan tahniah contohnya, memang saya filter lah. Saya filter siap-siap. Tak nampak slide pula dah. Sekejap, saya tak share lagi. Okey. Alright, so kalau tuan-puan tengok kat sini, saya ada kan bagi tahu kat introduction ni, bahagian topik ni, Google Manual. So kat situ dia ada panduan untuk kita filter email kita. Untuk kita filter email kita lah. Ya. Okay. Nak cakapnya, walaupun kita ada 5 terabyte, tanggungjawab kita lah untuk cleansing up kita pun.
email, Google Drive kita dan sebagainya. Ya, jadi tak boleh lah mentang-mentang 5 tera tu kita pakai sepenuhnya tu, tak boleh lah kan. Kena jimat-jimat jugalah. Okey. So saya dah pukul 11, saya ada lagi beberapa apps yang saya nak share yang boleh membantu tuan-puan punya lah. Okey, so cikkan sikit lah. Alright, saya akan share sikit tentang Google Classroom. Google Classroom ni secara peribadi waktu ODL mula-mula berlangsung saya memang pakai lah. Tapi bila, kenapa jadi draft? Sebab saya tak publish. Kalau contoh tadi saya buat group discussion ni kan. Kalau Google Classroom ni kita tak publish, dia ni lah, kita juga boleh delete lah apa-apa sahaja yang kita dah buat dalam kita punya topik ni. Ya. Dalam Google Classroom ni juga tuan-puan, kita patah balik tadi kita cerita pasal Google Doc Jadi yang ni lebih kurang sama je lah. Dia punya function kita boleh share. Nanti saya akan cuba adapt dalam kurs 11 suku, nanti saya cuba beritahu macam mana cara nak manipulate apps-apps ni, nak sesuaikan dengan platform-platform yang kita nak pakai supaya dia membantulah rakan-rakan dalam mengenalikan lecture dan juga tutorial. Yang saya suka pakai selain daripada Google Classroom, saya juga suka pakai Google Sites. Google Site ni ramai orang yang setengah-setengah ni baru tahu macam mana nak buat Google Site ni. Google Site ni tuan-puan boleh jadi sebagai satu platform untuk rakan-rakan guna bagi Google Site ke Google Slide? Google Site. Google Sites. Google Site ni nama web, Ustaz. Okey. Tapi bukan nama web yang kita kena belajar daripada scratch. Tak. Maksudnya kita boleh drag and drop. Contoh Ustaz nak buat satu site yang membolehkan Ustaz masukkan semua maklumat nota dan sebagainya kan. Bagi contoh saya ni lah, saya buat satu Google Site saya dalam satu subjek. Mereka ni di sini ada macam berbagai kegunaan approach. Ya, betul Ustaz. Okey. Saya cerita pasal Google Site ni sebab Google Site ni saya guna untuk membantu pelajar saya dapatkan maklumat dan kita boleh embed pun dalam YouFuture. Maksudnya kita boleh masukkan kat sini lah, letakkan Google Classroom, Google WhatsApp ke maklumat. Jadi bila saya contoh satu lah. Saya buat satu contoh. Saya sebenarnya ada share dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan nak pergi kat Google Site, boleh tak tuan-puan pergi dekat ni, Demo Organization Productivity ni. Tuan-puan tekan tu, kat situ ada site tu kan. Cuba tuan-puan try tekan. Boleh edit tak? Cuba masuk. Saya sementara tu saya nak cuba. Google Site ni pun boleh jadi collaborative platform juga pada tuan-puan punya pelajar. Saya guna sebab sebelum saya memang wajib kena hasilkan website. Jadi pelajar ni, pelajar-pelajar ni dia boleh masuk. Jadi kalau kita letak site tu dekat situ, kita sebenarnya Tirah boleh masuk kan, ramai boleh masuk ni. Dia macam website lah. Website macam tu kan. Cuma kita boleh letak, sama ada tuan-puan nak letakkan contoh, tuan-puan tak share lah site ni pada pada pelajar. Tapi tuan-puan boleh minta student buat satu site untuk projek diorang contoh. Jadi diorang ni akan bekerjasama untuk menyiapkan diorang punya ni. Sebagai contoh pelajar saya buat untuk pelajar saya lah. Saya cuba tunjuk contoh satu yang pelajar saya buat so bila saya tekan kat sini kan dia banyak platform. Jadi tuan-puan boleh tengok konten ada, nak buat bisnes pun boleh kat sini macam-macam. Fotos, saya tak pernah pakai sebab saya pakai iCloud jadi tak gunalah benda tu. Macam pelajar saya suruh di akhir dia orang punya subjek, dia orang kena buat satu website. Jadi tajuk tu macam-macam lah. So, sebagai contoh bila saya buka end user application Office Software ni, sebab ni saya dah publish. Jadi bila dah publish maksudnya dia jadi website yang boleh diakses oleh orang luar lah. Orang luar ataupun pelajar kita. Kalau bila jadi website ni orang luar pun boleh masuk. Orang luar boleh masuk. So sebagai contoh saya, contoh untuk March 2021, tak update lagi Ni pelajar saya, dia buat site dia kena hantarlah link website dia orang tu. Dia orang memang sangat suka lah menggunakan Google Site ni untuk buat projek dia orang. Dan mereka, ni contohlah pelajar-pelajar saya buat ni kan. Mereka nak ceritanya, dia orang boleh hasilkan satu website yang menarik lah. Konten yang mereka nak. Saya mengajar HTML, jadi dia orang kena buat dalam bentuk page HTML dulu. Lepas tu hasil yang mereka hasilkan
page mereka tu mereka kena convert jadi image, masukkan dalam Google Site ni. Okay, jadi saya beringatlah supaya mereka dapat dua benda. Satu, ajar coding HTML. Satu lagi, diorang tahu platform kat luar sana ada yang lagi mudah yang mereka boleh guna untuk tujuan pengajaran lah. Jadi bila tuan-puan masuk dekat Google Site yang saya bagi ni, okay, saya cerita sikit. Benda apa boleh buat? Sebab tu tuan-puan tak perlu ada hardcore coding HTML pun nak guna benda lah ni. Okay, pertama, saya bagi satu page yang tuan-puan boleh masuk dan suka hatilah tuan-puan nak ni. Okay, saya bagi satu page nanti tuan-puan ni. Kita bagi page namanya testing. Okay. Nanti mana-mana individu yang nak cuba ni boleh tu cuba ni lah. Okay. So sekarang ni untuk page. Dalam konsep buat website, page tu bermaksud halaman. Tapi bila kita nak masuk item, kita juga boleh pilih lah theme mana yang kita nak, warna apa dan sebagainya kan. Theme ni maknanya colour belakang background ni lah. Dan insert ni pula, kita boleh masukkan macam-macam. Okey, sebagai contoh ni saya tunjuk contoh dulu. Nanti kejap lagi saya minta salah seorang individu masukkan maklumat lah ke dalam page kita ni. Okey, contoh saya masukkan testing. Okey, testing. Contoh kita masukkan tajuk lah tajuk sebagai contoh cuba page pertama. Okey. Alright, lepas tu saya nak suruh biar page ni nampak kemas, saya masukkan table of content. Okay, so page ni saya kena tukar jadi heading. Heading ni tajuk lah kepada page tu, bukan page, kepada benda yang saya nak. Secara automatik bila saya letak table of content, dia ada keluar macam page ni. Penting table of content ni supaya bila kita ada page yang panjang, okay, kita nak buat apa-apa maklumat kat sini, pelajar tak perlulah scroll sampai ke bawah, dia klik sini, itu boleh masuk ke page tu kan. Okay, so apa lagi yang kita boleh masuk kat sini tuan-puan? Kita boleh masukkan gambar kalau kita nak. Okay, kita pun juga boleh masukkan bahan yang kita letak dalam drive masuk dekat kita punya apa tu? Kita punya, bagi contoh lah saya masukkan maklumat tentang yang kita share tadi kan. Contoh. Okay, Coach Siti Syahidah cuba masukkan gambar dekat first ni. Boleh tak? Tekan dekat plus tu, carilah gambar kat mana-mana. Okay, boleh? Okay, kita boleh masukkan file daripada Google Drive kita. Problem. Okay, contoh saya nak masukkan satu Google Form. Okay, dah keluar kat sini kan. Okay, macam-macam lah. Okay, yang paling senang text image dengan Drive lah. Embed ni ada cara dia. Contoh kalau kita ada file yang kita nak masukkan, dia yang embed ni dia adalah sikit benda yang kita kena tahu lah, kita kena belajar. Boleh tak Coach Siti Syahidah masukkan gambar kat sini? Tekan plus. Okay, orang lain pun boleh cuba nak masukkan apa. Saya bagi untuk bahagian page ni suka hatilah nak drag yang mana, drag and drop. Okay? Okay, masukkan semua baju ATM ya. Nak masukkan apa lagi? Map, kalender. Terpulang pada kita. Semacam-macam ada YouTube pun boleh. Ya. Jadi ini juga boleh dijadikan sebagai satu platform untuk kita buat collaborative learning dengan pelajar. Sama juga saya sediakan senarai link ataupun pelajar tu sendiri yang create that link. And after that, dia kan kalau dia orang pakai Gmail UiTM ke, Gmail personal ke, memang dia orang boleh okey. Siapa yang buat ni UiTM di hatiku ni? Okey. Bila dia pakai je heading, kalau kata kita tak nak letak heading kan? Kalau tak nak keluar dekat table of content tu, kita tukar dia nombor teks. Nanti takkan keluar. Kena faham lah konsep tu Heading ni dia akan keluar. Title keluar dekat table of content kalau kita ambil. Kalau kita tak ambil tak payahlah. Okay, cuba. Ustaz boleh cuba Ustaz. Drag and drop je. Nanti Ustaz nak buat satu laman web berkaitan dengan subjek Ustaz. Jadi senang Ustaz. Kita tak payahlah nak suruh setiap kali semester, setiap kali itulah kita kena ni. Dan tak semestinya kita kena pakai platform-platform macam WordPress ke ataupun yang saya biasa pakai tu tak ingat. Weebly ke, tak perlu. Dekat Google platform dah ada satu untuk buat laman web kita sendiri. Nak buat 10, 15 site pun tak ada masalah bergantung pada subjek yang kita ajar. Ada persoalan tak berkaitan Google Site ni? Yaumi, Ya Kak. nak tanya maknanya benda ni boleh akses
siapa pun boleh masuk. Bukan sesiapa boleh masuk. Selagi mana kita boleh bagi pada siapa yang kita nak. Itulah macam saya. Kenapa? Kenapa Kak Yang boleh masuk, orang lain boleh masuk? Sebab saya letak kat Google Classroom. Okey, maknanya sebab kita ada link tu kan. Link tu available dekat kita kepada peserta kita bagi tu dia boleh masuk lah. Ya, betul. Macam Sebagai contoh, macam kita buat site ni kan. Macam mula-mula kita buat site. Selalunya kalau kita nak tahu apakah site yang kita dapat tu, bila kita nak contoh macam sebab kita kita biasanya kalau contoh kita share dekat Google Classroom, student memang boleh edit. Student boleh edit. Tapi kalau first time kita buat, bila pada kita punya ni, maksudnya kita tak berlujuk, tak letak benda tu dekat Google Classroom ataupun kita tak share dengan orang lah. Okey, sebagai contoh saya buat macam ni Contoh, saya buat satu lagi lah site. Kalau yang lain semua boleh dapat tengok. Okey, dan kita buat yang baru lah. Kita buat blank kita buat blank. Konon kita buat baru ni. Okey. Okey, bila kita buat yang ni, alright. Okay, so bila kita yang buat yang ni, kita namakan sendiri lah site tu berdasarkan kos dan sebagainya. When kita dah masukkan, contohlah saya letak XXX contohlah. Nak dapatkan link dia tu kan. Okay. Alright, so kita boleh share dengan orang yang kita nak. Kita boleh share dengan orang yang kita nak. Siapa yang kita rasa nak share lah. Okay. Tapi selagi mana kita tak publish, bila kita buat site ni, kita nak publish. Kita bukan syok sendiri buat site tu comel-comel, lepas tu tak publish. Sebagai contoh saya publishkan saya punya ni kan. Saya publish. Okay, ni nanti siapa sahaja who can view my site, anyone manage. Maknanya orang yang hanya boleh yang ada dalam Google Classroom saja. Okay, tapi kalau saya buat site bukan di dalam ni, saya boleh tukar lah sama ada. Okay, kalau kita tak nak contohnya search engine Google display kita punya site, kita klik kat sini. No problem. Kita nak secure kan, kita nak secure. Okay. Tapi site rasmi kita, this is nama site kita. Maknanya kalau siapa-siapa saja yang manage, dia boleh nampak site ni. Dia boleh nampak site ni lah. Siapa yang manage ni, dia boleh nampak. Okay. Alright, jadi bila kita publish, so saya contoh saya publish. Okay, nak nampak. Yang hanya publish ni, nak tengok dia punya view publish ni, kita tengok kat sini Okay, so siapa yang nak tengok saya punya ni, selalunya kita bagi site yang home ni lah pada orang. Okay, site yang home. Mungkin sebab tuan-puan dah berada dalam Google Classroom, mungkin boleh view lah. Tapi siapa yang mungkin duduk di dalam luar daripada Google Classroom tu, dia mungkin akan ada masalah sikit lah nak tengok kita punya site ni sebab kita dah buat setting tu kan. Kalau saya nak keluarkan tu, maknanya saya kena tukar setting dekat bahagian who can view, saya kena buang perkataan manage tu. Sebagai contoh yang saya buat yang ni, yang saya punya ni. Okay, contohnya kalau saya bagi nama web ni pada tuan-puan boleh buka pun kejap saya boleh tengok kat mana tadi chat. Ni contoh saya punya ni lah. Saya punya salah satu daripada kursus saya tu lah. Kan? Jadi maknanya yang ni tuan-puan boleh tengok. Mana-mana yang site yang belum dipublish ataupun tuan set restricted untuk orang tertentu sahaja tengok, maka yang tu memang tak boleh lah orang tu edit ataupun view kan. Tu contoh yang saya boleh maklumkan lah berkaitan dengan site ni. Jadi Google Site salah satu daripada benda yang kita boleh guna sebagai seorang pensyarah untuk membolehkan pelajar kita collaborate each other lah. Even kalau contoh kita ada team teaching, kita nak gunakan satu site yang membolehkan kita masukkan semua maklumat pun boleh, no problem. Banyak cara kan kita boleh buat. Salah satunya Google Site pun boleh buat. Contoh. Okay, so that's the thing about the Google Site. Dah sebelah suku dah ni. The last thing yang saya nak share, of course tentang Google Drive. Sebab nama pun optimizing. Sebab saya beranggapan tuan-puan dah basic info berkaitan dengan Google Apps ni. Saya cuma cerita macam mana nak adopt dengan kita punya, ni, siapa yang tukar-tukar ni. Dah pandai dah pun kan? Boleh lah. Okay, tukar-tukar dia punya team dan sebagainya.
Dua-dua boleh pakai. Pensyarah sesama pensyarah nak buat satu site boleh, pelajar untuk buat kerja dia orang pun boleh. Ni salah satu apps yang student suka buat. Ya. Jadi sama juga kalau contohlah tuan-puan buat site dan juga nak gunakan site itu untuk team teaching, dan team teaching tuan-puan boleh edit apa yang ada dalam site tu pun sama, tuan-puan boleh masukkan nama rakan-rakan kita lah. Dan sebaik-baiknya gunakanlah Gmail ITM, bukan Gmail personal. Sebab kita ni site ni berada dalam Google Classroom, saya letak dalam Google Classroom kan. Jadi memang automatik lah dia akan terus masukkan dekat untuk student dan juga untuk teacher yang masuk dalam Google Classroom. Tu berkaitan dengan Google Site. Satu lagi, Google Meet saya tak nak cerita sebab kita pakai Cisco Webex. Pada awal ni saya nak berkongsi lah tentang breakout session. Malangnya saya tengok balik dia punya apa nama tu, UiTM punya Google tu, dia tak ada bahagian breakout session tu. Sayang sikit lah sebab tu adalah Google Education Advanced Level, something like that. Itu sayang. Jadi kita tak ada option, kita hanya boleh pakai Microsoft Teams dan juga Webex. Ya, ada option tu public lah. So yang saya nak sentuh kat sini lagi adalah berkaitan, Google Drive. Kita patah balik lah dekat bahagian Google Drive ni tuan-puan. Kita rasa kadang-kadang kita rasa macam apa nama tu banyak yang kita tahu kan, tapi kalau kita tak manipulasi betul-betul Google Drive tu, dia akan jadi menyemak lah kat kita punya Google Apps tu. Sekejap, tengok sekejap. Google Drive, saya masukkan topik lah ya. Senang. Saya masukkan material about Google Drive. Macam dah letak. So Google Drive kita boleh ambil lah. Google Drive kita tu sini. Saya letak sini. So topik lah yang kita nak letak bawah mana tu kan, dekat bahagian. So kalau ada benda-benda letak kat sini, so otomatik dapat tengok dekat. So susun balik lah kalau kita nak susun dia punya. So untuk Google Drive ni tuan-puan, apa yang kita nak tengok penting lah. Apakah format dan sebagainya. Google Drive ni kita kena manipulasi betul-betul ya. Saya ada satu platform. Site ni kalau kita dah buat 30 hari kan, kalau kita buang apa-apa dalam Google Drive ni, dia ada dalam trash kita 30 hari lah. Kalau kita nak return balik, kita boleh. KPI 2021. Google Drive. Google Drive ni tuan-puan, satu perkara yang saya suka color. Saya puan kan, dia suka color. Saya suka color saya punya folder saya ni. Nak color ni, pakailah. Kat sini kan ada change color. Kita kan suka warna-warna ni. Tapi malam ni tak boleh guna profile gambar kita. Kalau boleh saya letak gambar saya kat sini ni. Dan juga kita boleh rename. Ya. Dan kita juga boleh letak star. Star ni maksudnya macam ni tuan-puan. Kita pun kena tahu juga nak optimiskan kita punya Google Drive ni. Bila kita letak star ni tuan-puan, apa saja yang folder kita letak star tu kira penting lah kan. Dia akan berada di sini. Dia akan berada di sini. Jangan kira lah yang saya punya ni sebab saya belum buat cleansing lagi. Jadi dia akan berada di sini tuan-puan dan kita boleh tengok lah. File yang kita nak tu.
Sorry. Okay, dekat sini kita boleh nampak lah file mana yang kita dah letakkan sebagai star tu. Banyak sangat tak cari. Kalau boleh starnya jangan banyak sangat dalam OneDrive ni. Dan satu lagi yang kita boleh juga lakukan dalam OneDrive ni juga sebagai contoh saya cuba tunjuk yang ni lah. Okay. Kalau kita nampak bila kita share dengan orang dia akan ada macam contoh apa kita panggil ni macam gambar manusia kan kat situ kan. Okay, sebab kita dah share dengan orang. Okay, dan banyak option untuk kita share. Okay. Yang kita kena faham lah bila kita nak share sama ada kita share kat sini. Kalau kita nak bagi public lah. Kita boleh juga edit kita punya share ni dekat sini. Sama saja dengan Google Doc, Google Sheet dan juga Google Slide. Okay, kita boleh pilih lah sama ada kita boleh organize ke, viewer ke, komentar ke. Saya dalam satu nature course saya, yang mana saya buat non-final punya test, pelajar dia kena hantar 3 dokumen sekaligus. Jadi bila benda tu berlaku, macam kita nak tengok, betul ke pelajar ni silap. Pun dia ambil kopi folder orang, dia letak kat situ kan. Jadi sebenarnya tuan-puan, kita boleh track siapa yang kita panggil apa tu? Yang mengguna ataupun mengedit kita punya file tu dekat mana. Selalunya kalau kita nak tahu kita buka folder tu, kalau kita share dengan orang nak tahu siapa yang dah pernah access ataupun kan contoh ni macam tadi kan saya ada dah share satu site tu kan, saya boleh tahu siapa yang edit item tu. Nampak tak? Boleh. Boleh, jangan bimbang. Sebab tu dalam saya suka menggunakan Google Drive ni untuk kerja-kerja yang menyebabkan student kena hantar dalam saya punya course tu, kebetulan student kena hantar 3 file dalam tempoh 3 jam. Jadi dalam satu folder tu mereka letak nama mereka, lepas tu letak nombor metrik dan dalam file mereka kena upload. Link tu akan diberikan pada mereka lah. Jadi kita tak ada isu yang student ni nak cuba meniru ambil file orang ke, sebab kita boleh tracking kat sini. Nampak tak? Kita tahu ni siapa yang edit item mana. Nampak tak? Siapa yang move, siapa yang tak move. Sebab tu saya panggil kita punya kursus ni optimizing. Okay? Waktu pun kita punya Google WhatsApp ni kita boleh melakukan sesuatu. Kita tahu, Google ni ada yang boleh view, ada boleh edit. Siapa yang edit tu kan masuk nama kan. Sebab tu lah tuan-puan kena pastikan kalau boleh student tuan-puan masuk menggunakan Gmail UiTM. Ada soalan tak nak tanya lagi pasal Google Drive? Menarik sebenarnya. Satu lagi tuan-puan. Google Drive kita ni, sebagai contoh lah, satu ketika, contoh saya ni di team teaching. Lepas tu saya kata, saya nak nak tukar lah saya punya, saya punya owner lah. Sebab kebetulan sekarang ni owner ni saya, kan? Dekat saya punya, dekat folder tu, kalau katalah saya ada lah, saya masukkan siapa nama, saya letakkan ni lah. So, saya juga, contoh saya masukkan masukkan. Tapi setahu saya kalau luar akaun personal payah sikit. Saya cuba. Biasanya kita juga boleh pass over folder tu pada orang lain untuk jadi owner. Kita boleh make owner. Sebagai contoh kalau tuan-puan nampak satu folder saya ni OIC kat sini, OIP ni kan. Saya dah bukan ketua dah untuk that folder. Saya pass over lah pada orang lain. Jadi, I'm no longer in charge as owner. Jadi, orang yang pegang tu dia lah kena bertanggungjawab. Content saya cuma editor saja. Editor tak boleh nak delete. Dia hanya boleh item dalam tu je yang boleh dia ni. Tapi, dia tak boleh delete the whole folder. Something like that. Okay? Tu tuan-puan kena faham lah konsep Google Drive yang ada dalam Google Drive ni. Okay, itu satu. Satu lagi tuan-puan, Google Workspace ni membenarkan kita untuk buat our own, kita panggil apa tu, Google Drive kita lah. Kita ada satu yang kita panggil priority kan. Ni pun rasa ramai yang mungkin kadang-kadang tak perasan ataupun tak buat. Actually, kita boleh buat workspace kita sendiri. Macam contohlah, tuan-puan mengajar satu kod ni. Dan file tu sekerap kali tuan-puan pakai. Takkan 10 kali nak cari dekat Google Drive kan penat. Jadi kita boleh buat workspace kita sendirilah. Contoh saya buat SSX. Berapa banyak file yang kita boleh letak dekat workspace ni? 25 file. Kita boleh masukkan apa-apa file dalam drive kita lah. Tak boleh nak upload baru kan. Saya nak masukkan contoh. Yang ni saya selalu pakai. Saya set
Lepas tu saya nak tambah lagi 25 file 25 file. Jadi bila kita selalu sangat guna pakai apa panggil tu kita panggil apa tu? File-file dalam Google Drive kita ni, kita boleh saya ambil satu ni kan. Okey, saya masuk situ. Dia boleh masukkan 25 file untuk satu workspace dipanggil ni. Macam tu. Okay. Saya selalu letak benda yang saya selalu kerap ambil. Contohnya kaitan dengan pengajian ke, kaitan dengan training ke dan sebagainya, ambil kat situ lah. Okay. Boleh delete tak? Boleh. Tapi dia hanya boleh. Jadi Kak Mi, dalam satu workspace tu boleh ada 25. Macam mana? Apa-apa file. 25 apa-apa file daripada drive. Dalam satu workspace tu? Dalam satu workspace tu. Boleh hide. Dia ikutlah nak buat hide nak apa kan. Workspace tu boleh create banyak mana? Tak ada limit? Kalau workspace tu banyak mana boleh letak? Setahu saya tak ada limit. Setahu saya lah. Tapi saya tak tahu. Kalau tengok sekarang ni Kak Mi ada 5 workspace ni kan kalau tengok sekarang. Ada 5. Okey. Tapi kita juga boleh hidden. Tak tahulah saya kenapa nak hidden kan. Terpulanglah kan nak hide workspace ke. Tapi selalu tak biar je selagi kita boleh pakai ni. Sebab kalau kita nak masuk kat drive, nak cari file tu, jenuh kita. Jadi kita letak kat priority. Saya pun baru tahu ni. Memang selalu buat gitulah cari dalam Innalillah drive banyak-banyak tu. Innalillah jugalah kita nak mencari banyak-banyak ni kan. Kita letak dekat priority. Okey? Boleh? Okay. Shared drive ni pula tuan-puan. Shared drive ni pun kadang saya buat bila saya ada 3 akaun Gmail. Jadi macam kes saya, sebab saya kebetulan ada akaun Gmail lain dan 2 yang personal. Sebab sebelum ada Gmail UiTM, saya pakai email personal. Tapi email personal faham-faham sajalah 15 gig je kan. So kena gabung 15 gig tu. 15. Jadi 45 kan. Betul lah. Jadi saya share lah file terbabit dekat sini. Jadi saya letakkan 3 orang ni adalah saya punya semua personal email saja. Jadi kalau ada file-file yang penting yang saya kena rujuk, saya letaklah kat sini. Kalau tuan-puan tengok ada beberapa orang, contoh FPP ni kan, dia ada letak file-file. Dia boleh share dengan individu yang dia nak. Faham tak? Ni shared drive. Gitu. Apa orang yang tahu? Ni kena tahu ni. Especially kalau kita ada banyak akaun personal lain, kita boleh guna lah untuk masukkan kita punya file-file yang cross over tu kan. Tak payahlah kita nak buat another folder dekat my drive tu. Okay, nampak? Faham kan? Boleh faham ke? Tu satu. Jadi kiranya kita tak perlu nak buka banyak akaun sebab dia dah boleh tengok kat sini je semua. Macam tu ke maksudnya? Betul. Maksudnya macam ni. Kami ada 1 akaun UiTM, 1 akaun personal. 2 akaun personal. Faham tak? Jadi kami boleh masukkan members dalam this drive untuk manage apakah file yang kerap kali dipakai untuk cross over this 3 personal ni. Kadang-kadang yelah ada ketikanya kita okeylah hari ni nak pakai akaun yang usul kan. Sebab yang content manager ni dia boleh masukkan apa-apa saja dalam ni. Jadi up to us lah nak masukkan drive benda dalam ni. Anything. So, macam ni maksudnya bila kami buka akaun personal Xiaomi contohnya, yang satu lagi YMHY tu. Jadi kami share maklumat tu ke dalam folder ni. Dia automatik akan ada dalam crossover 3 akaun kita ni. Faham tak? Dia akan ada pada ketiga-tiga akaun kita ni. Sama jadi contributor ke, content manager ke. Faham tak? Konsep dia maknanya kita boleh share the file tu crossover 3 akaun personal yang berbeza. Akaun Gmail yang berbeza. Okey. Boleh faham Contoh dalam kes saya ada individu ni yang dia buat workshop hari tu, dia share lah. Dia punya akaun ni kan, dia share akaun dia dekat sini. So, saya boleh nampak lah akaun-akaun tu dia share dengan 8 orang contohnya. Kan? Dia share drive dia bukan share folder, dia share drive. Faham? Boleh? Banyak pun kita tak kalau belajar hari ni. Okey. Menarik kalau kita tahu. Okey. Lagi satu, sejak daripada ODL pandemik itu berlaku, saya hanya pakai macam tuan-puan nak gunakan Google Meet kan.
jujurnya saya cakap, saya hanya pakai satu link Google Meet saja, tak pernah berubah daripada start pandemik March 2020 tu. Dan bagi saya rekod guna link yang sama. Okay, maksudnya macam ni, sebab saya tak boleh nak share Google Meet kat sini, minta maaf lah ya. Okay, apa yang saya boleh bagi tahu pada tuan-puan, macam contoh kan story saya hari tu. kalau tuan-puan tengok kalau tuan-puan perhati, ni saya pakai the link yang sama kod yang sama. Google Workspace ni tak memerlukan kita create another link untuk Google Meet kita sampai ke sudah. Maknanya pelajar terpaksa pakai link yang berbeza. Setakat yang saya tahulah, setakat ni saya tak pernah lagi pakai Google Meet link berbeza untuk setiap kelas saya. Yang saya tukar hanyalah nama lah. Nak bezakan di antara, maknanya saya bagi tahulah kita punya kelas tutorial. Okay, yang ni untuk tarikh bila, yang ni untuk tarikh bila, math lecture. Nampak tak? Saya pakai link yang sama. Tapi kalau akaun personal saya tak pasti dia boleh ke tak. Akaun personal. Akaun UiTM ni setakat ni dah dekat 2 tahun lebih dah saya pakai ni. Saya tak pernah bagi link yang berbeza pada pelajar. Senang tak? Bagi saya memudahkan sebab bila saya dah set that link, pernah juga ada case di mana ada pelajar saya yang guna akaun personal, link dia broken. Maksud saya macam ni bila kita buat Google Meet tu, kan kadang-kadang kita create link yang berbeza kan. Dalam kes saya tak pernah pakai link yang berbeza untuk lecture dan juga tutorial. Maksud saya, mungkin yang masuk tu pelajar berbeza. Tapi bila setiap kali recording, saya akan save guna nama yang lain lah. Janganlah kita letak, sebab dia unik sebenarnya. Setiap kali kita pakai link Google Meet ni, pada waktu yang berbeza, dia adalah unik. Sebab dia ada tarikh dan masa dia kan. Tapi nak memudahkan kita. Jadi walaupun dia punya huruf depan tu sama, tapi belakang tu dia tetap beza tarikh. Tapi takkanlah kita sebagai penjarah nak baca PDF ni khusus bila tak ingat. Kita rename lah balik. Macam saya buat. Jadi kena terus rename lah lepas tu. Takut lupa. Ya betul. Apa tujuan je? Tujuannya kalau contohlah kita ni ada banyak sangat. Sebab saya ni bila tuan-puan pergi dekat, sebab automatik apa-apa saja yang kita buat meet tu, meet recording ni okay. Yang ni orang share dengan saya. Saya pun tak tahulah Tapi bila orang share ni masalah juga ni, sebab dia jadi menyemak pula kat kita punya ni kan. Jadi saya buat batch ikut ni lah. Ni. Jadi setiap kali habis setiap semester tu saya tahu dah ni khusus untuk kod macam ni. Saya tarik macam tu. Ni untuk meeting ni saya tarik. Saya tak pernah guna ni yang berbeza. Saya pernah tengok start March tu. Dan seingat saya sama-sama. Dia sama. Cuma saya akan rename. Nak memastikan suara saya tidak. Kenapa saya kata kenapa? Dah kalau pakai link berbeza pun apa salahnya? Okey, kenapa? Okey, bila saya nak cerita pasal tu, saya dah setengah jam ni, saya ceritakanlah nak bagi kita ni lebih efisien lah. Okay. Tapi saya tak tahulah, takut tiba-tiba tuan-puan try tahu boleh pula kan. Saya punya case saya tak pernah guna link berbeza. Dan so far tak ada masalah lah untuk saya. Ya. Okey, saya ceritakan tu sebab bila saya mengajar, saya setiap kali start semester, saya bagi outline. Satu kita memang dah ada lesson plan kan. Outline ni bagi saya amat penting untuk pelajar tahu link apa yang dia orang kena masuk. Okey, nanti saya ceritakanlah. Dan saya convert di PDF lah, dan biasanya kita letak dekat Telegram ataupun kat WhatsApp bahagian group info tu. Tahu kan group info? Nak tunjuk contoh macam contoh saya buat. Budak ni dah start mula tanya dah ni. Cikgu lecturer kelas masing-masing ni kan. Minggu depan ni hak kelas ni macam-macam PM dah keluarnya. Kejap Saya tunjuk OBM tu file dia tak kat sini. Okey macam ni. Okay, dekat kita punya ni. Okay, saya letak dekat group info semua maklumat yang pelajar-pelajar perlu tahu lah. Kat sini lah. Okay, which one. Dan kadang-kadang kita cuma lately saya tak pakai WhatsApp. Sebab WhatsApp masalahnya kita terpaksa ulang suara beberapa kali kalau sudah baru masuk kan. Saya pakai Telegram lah. Telegram sedang kita nak pin je nota tu kan. Jadi nota ni tuan-puan, saya biasa bagi setiap kali, kadang-kadang kita cuma tukar tarikh je pun. Ataupun week kan. Kita tukar week. Okay, saya bagi tahu, okay, ni minggu ni kita belajar ni. Lepas tu kita bagi tahu lesson plan ni boleh ambil kat mana celah. Okay, kita bagilah link dia.
Lepas tu lab exercise dekat mana? Jadi student sepanjang semester dia takkan tanya kita banyak kali lah. Bukan saya dah bagi ke kan kita cakap macam tu. Dan juga saya bagi link tu. Kalau saya pakai YouFuture, of course lah saya letakkan YouFuture punya link lah kan. Tapi ada setengah keadaan di mana YouFuture problem, saya bagi je lah link untuk Google Meet ni. Dan saya tak pernah ubah lah link tu. Puan Yami, maaf nak tanya, macam mana nak setkan satu link tu dalam jangka masa yang lama? Boleh tak share? Tak pernah, saya tak tahulah ni saya punya cara. Tapi wallahualam kalau tuan-puan lebih prefer nak menyediakan banyak-banyak link tu terpulang. Tapi saya ingat saya, kalau link kita tu macam Google Workspace ni, yang saya pernah pakai sejak 2 tahun lepas, saya tak pernah ada broken link sepanjang tempoh yang saya tahulah. Saya pun tak tahu saya setting macam mana. Tapi saya ingat saya memang boleh. Even tuan-puan, kalau tuan-puan perasan dekat Google Classroom ni, okay, bila kita buat setting kan dekat Google Classroom ni tuan-puan, tuan-puan perasan tak? Kita punya Meet kita tu, Meet yang kita pakai tu, yang dia ada kat info kat sini Google Meet ni kan. Okay, kalau kita generate, somehow dia akan bagilah different kind of link. Tapi most of the time, kadang-kadang dia hanya bagi, contoh, dia bagi link yang sama untuk buat kelas tu. Dia bagi link sama. Cuma kita lah nanti bila buat recording nanti, cara dia mudah saja puan. Dia tak perlu buat apa-apa. Hanya puan kena pastikan puan pakai the same link. Masa bila kita buat create meeting tu, link yang sama tu lah kita pakai untuk message yang seterusnya. Cuma pasti buat recording lah. Pastikan buat recording. Jangan kita biarkan kelas tu tanpa record lah. Itu je. Dengan cara kita host. Dengan cara kita host. Dan saya perhatikan pelajar saya semester lepas tak guna Gmail UiTM. Saya tanya dia, awak pakai link sama tak untuk apa nama tu? Sebab dia orang kena buat presentation kan? Dia orang punya, saya tak boleh tunjuk dekat Cisco Webex ni Google Meet sebab takut nanti clash kan. Tapi dia orang cakap dia orang pakai link yang sama dan saya boleh kekal berjumpa dengan mereka untuk discussion menggunakan link yang sama. Mereka tak perlu update. Link sama kan you pakai? Ya, link sama. So saya masuk dalam link tu lah bila mereka dah ready nak buat discussion. Sebab kita tak ada sesi breakout session macam yang Google Apps Suite yang KPN bagi. Jadi kita terpaksa guna cara macam tu lah. Mereka create that link. Diorang sendiri, grup diorang sendiri tu buat that link. And after that, saya tunjuk contoh satu lah pelajar saya buat ni. Saya tukar dalam sikit lah sebab masa dah tak cukup ni setengah jam. Projek kan. Okay, so diorang bagi grup masing-masing. Saya setkan. So diorang bagilah slide. Ni bila slide dah siap lah. Masa presentation. Okay, diorang bagi, minta maaf jadi diorang dah upload lah. Diorang buat recording and after that diorang letakkan dekat YouTube ataupun diorang gunakan Drive untuk bagi kat saya. Okay, ada case yang mana saya nak tunjuk contoh. Tak ada kat sini kot, saya tak ingat dah. Adalah untuk discussion tu, dia akan bagi link yang mana saya akan jumpa mereka mengikut link tu masa yang mereka tetapkan lah. Masa yang mereka tetapkan. Okay. Cerita sikit lagi tentang benda yang kita boleh embedded lah dalam kita punya ODL preparation. Saya ada share juga kat tuan-puan kan dekat sini. ODL team teaching dan juga ODL preparation. Okay, ni contoh lah. Maknanya kalau team teaching kita buat create folder. Tak kisahlah nak create folder ke, nak create site ke, nak create classroom ke untuk kita share benda yang sama yang kita nak bagi kat student. Ataupun lagi satu kita boleh gunakan platform Telegram dan WhatsApp. Tapi bagi saya penting lah untuk ada Telegram dan WhatsApp untuk team teaching kan. Sebab kita nak berkomunikasi. Tak boleh sangat bergantung pada Google Apps. Tapi konten tu memang kita kena share dalam Google Drive ke, Google Classroom ke, Google Site ke dan sebagainya. Okay, same goes with the student lah. Maksudnya sama dengan student. Okay, satu lagi yang saya nak share sikit. Ada lebih kurang 15 minit lagi. Alright. Berkaitan dengan saya nak cerita sikit lah. Okay, apa-apa saja benda yang tuan-puan nak upload di dalam Google Drive ni tuan-puan.
better kalau kita boleh convert dalam bentuk dokumen yang disupport oleh Google lah. Sebab kalau tuan-puan perhati bila saya upload dokumen dalam Excel, nampak tak berapa space saya pakai? Tapi kalau saya convert jadi sheet contohnya macam ni kan. Tak ada kan? Tak banyak kan account storage yang kita pakai. Okay, so nak upload dia mudah saja. Maksudnya bila kita masukkan apa-apa benda, contohlah saya ambil satu sebab saya pakai komputer dekat lab ni. Okay, saya masukkan apa kat sini saya tak sure lah orang punya ni macam mana. Okay lah, tak apa, saya ambil yang ni lah Okay, lepas tu dah upload. Okay, so kita boleh ni lah. Kita boleh masuk dalam file terbabit. Okay, minta maaf. Kalau kita nak auto, macam saya dah auto kan. Apa saja file yang saya upload, automatik dia akan jadi Google Ads punya dokumen kan. Okay, cara dia adalah kita boleh setkan dekat setting kat sini. Okay, nampak tak? Kat setting ni dia ada convert upload file to Google Doc editor format. Okay. Dan kalau tuan-puan nak membolehkan tuan-puan boleh dapatkan file-file tuan-puan walaupun tuan-puan bukan dalam keadaan online, tuan-puan boleh klik dekat offline ni lah. Klik kat sini. Supaya cuma jangan buat benda ni dekat public or share komputer. Komputer personal kita boleh lah. Ya, tapi kalau kita punya komputer public jangan tekanlah offline. Maksud offline ni kita boleh ambil file tu walaupun kita dalam keadaan tak ada internet connection. Okay, that's the thing. Saya boleh cerita lah. Ya? Okay. Okay. Satu lagi saya lupa. Okay, tuan-puan, ni adalah satu cadangan lah kalau tuan-puan nak menggunakan Google Form Okay, kalau kita nak buat tutorial, kan kadang kita dah recording. Okay, saya menghadiri satu program yang bawah Profesor apa saya tak ingat USM agak terkenal orangnya lah. Cerita sebenarnya tak kisahlah platform apa kita pakai, penting kreativiti kita nak menjadikan kita punya subjek tu menarik untuk pelajar-pelajar kita ikuti. Dia bagi satu contoh yang ada pensyarah USM buat. Simple sangat dan saya suka sangat cara pensyarah tu buatlah. Apa dia buat? Yang dia dapat recording kan, contoh kelas tutorial. So tuan-puan boleh letaklah dekat Google Form ni link tutorial yang kita dah bagi suruh student tengok. Lepas tu kita sediakan soalan-soalan yang berkait dengan tutorial kita. Kalau kita pakai Google Form. Okay, so katakanlah tutorial ini bermarkah. Kita tahulah kat sini kan kita boleh set kan packet quiz ke dan sebagainya. Ya, jadi kat sini setting-setting yang kita boleh tengok lah. Show progress bar ke dan sebagainya. Dan benda ni kita boleh tengok lah siapa yang menjawab. Kalau tuan-puan itu setkan untuk orang dalam UiTM termasuk student yang menggunakan Gmail UiTM, maka hanya student UiTM saja yang boleh respon. Menarik sangat sebab dia buat macam ni. Okay, of course lah bila kita buat macam ni, of course student boleh tengok sini kan. Lepas tu kita bagilah arahan, tolong jawab soalan seterusnya. Dalam tempoh sejam kan tutorial kita kan sejam kan. Bagilah soalan kat sini, jom menjawab. Perlu tak buat online session? Tak perlu kan? So memudahkan. Dan konsep tu saya rasa menarik ni buat. Tak apa. Contoh kalau kita dah ada maths lecture sebelum ni, rujuk maths lecture kita ada recording. Lepas tu kita minta pelajar tu jawab soalan berdasarkan pada recording terbabit. Tak perlulah kita buat sesi macam tu. Okey. 15 minit. Saya bagi masa untuk jawablah boleh? Ira. Boleh. Nampak ada yang tanya tadi formatting tak lari ke kalau auto convert tu? Saya rasa memang akan lari sikit. Saya pun dah cuba dah. Memang lari. Memang akan lari. Tapi lepas tu daripada kita nak kena type semula, mana lebih baik? Contoh macam tu lah. Bagi saya tak adalah terlalu teruk sangat. Okay. Ada tak? Ya, semua kalau Kak Laila memang semua kena guna laptop lah. Tapi kan saya sejak saya pakai
Bukanlah nak promote iPhone sejak pakai iCloud storage tu, saya rasa saya punya telefon saya ni dah menjadi second option kepada laptop. Jadi tak adalah menjadi masalah untuk saya respon pada pelajar kalau nak cari file kat mana. Saya banyak gunakan phone jugalah. Kadang-kadang tak sempat nak buat kelas. Jadi macam tu. Ada lagi tak soalan? Kalau nak tahulah. Akan lari juga Sarah tapi mungkin tak banyak lah kot. Naomi, Kak Yan nak tanya yang berkenaan workspace tadi tu. Sebab I tu pernah cuba, lepas tu I stress, I tak jadi guna. Macam tadi kan you kata kita boleh letak move file-file yang kita nak guna kan, letak kat situ kan. Yang kita kerap pakai Kak, kerap pakai. Yelah, kita letakkan kat situ kan. So maknanya sampai I ambil yang I move my file from daripada GD main tu, I letak yang dekat workspace situ lah. So maknanya bila kita tengok kat GD main kita, dia tak adalah situ kan? Dia akan terletak kat workspace ke ataupun dia tak akan hilang kat Google Drive kita. Cuma yang Kak Yan masukkan ni yang dekat priority tu ke? Kan? Priority tu lah kan? Workspaces yang dekat bahagian priority tu. Okay. Move few files yang I rasa I nak gunalah kan. So I just put it there lah. Kononnya supaya cepat bila masuk terus ke situ je. Instead of cari. So meaning kalau workspace. So bila I klik dekat my katakan GD lah, my drive tu, the file is still there kan? Ada, dia tak hilang. Benda tu apa saja yang kita letak kat workspace. Memang dia tak hilang, cuma I takut dia macam location tu je berubah ke workspace. Tak akan jadi macam tu Kak. Sebab dia masih lagi merujuk kepada location yang kita ambil file terbabit. Cuma kita frequent use file lah ni kiranya. Frequent use file. Ya ibarat macam yang start message tu lah kan. Macam kita, dia still ada tapi kira yang penting lah yang kita selalu. Betul. Yang kita kerap pakai. Saya rasa macam saya ada benda yang file-file yang saya kerap sangat guna. Orang selalu tanya, saya letak kat situ lah dekat workspace. So sampai bila dah buka kat situ, rasa was-was. Takut hilang Kak Yang? Tak, sebab hari tu macam mana tak ada. Kononnya letak lah, this is my files yang akan concentrate to guna for the semester. Lepas tu macam mana tak, kalau macam bila I buka melalui workspace tu, I dah ada buat changes ke apa-apa ke. And then the next time I buka, katakan I pergi straight to my drive lah. I tak pergi tengok workspace tu. Tu macam I tak jumpa pula, tak cari yang file I letak kat workspace. Tu memang dia berubah lokasi, dia letak kat workspace itu. Saya faham. Kalau macam contoh Kak yang was-was tentang version, Kak yang boleh tengok dekat mana-mana benda yang Kak yang buat tu, version mana yang telah di-save. Tapi setahu saya lah, setakat yang saya faham dan saya tahu, saya pernah pakai, apa saja yang kita letak kat workspace ni tak akan menukar lokasi di mana dia berada. Jadi whatever changes yang kita make dekat workspace, dia memang reflect kepada location asal yang kita buat. Sebab benda tu kan dalam dia akan change juga. Ya betul. Setakat yang saya tahulah. Setakat yang saya tahu. Actually macam contoh, tak apa, saya benarkan untuk soalan dululah. Sebab sebenarnya kalau kita nak tahu macam mana kita sebenarnya changes ni, kita boleh tengok sama macam kita buat Microsoft Word. Kan kita boleh tengok changes yang dilakukan tu. Again, same goes with dengan Google Doc, Google Sheet dan juga Google Slide. Kita boleh tahu siapa yang edit dan siapa yang version mana yang terkini lah. Google Classroom ada progress ke macam Open Learning kalau bagi video untuk Selangor? Setahu saya yang kita punya license ni tak ada lah Sarah. Tahu saya lah yang macam Open Learning tu kan, faham? Bagi video maknanya kita tahulah student ni dah tengok ke belum video tu. Rasa macam tak ada straightforward saja. Mungkin kalau siapa yang tahu, setakat saya cubalah, saya pernah cuba. Google Classroom dia tak ada function yang kita boleh tahu student ni dah tengok ke belum. Setakat tu lah. Belum lagi. Okay. Sebab kita punya license ni terhad sebenarnya kemampuan untuk Google Apps ni. Tak banyak sangat lah. Dia hanya collaborating untuk beberapa benda. Ada lagi benda yang saya nak share tapi masa tak mencukupi, iaitu macam contoh Google Calendar. Kan dalam Google Classroom juga Google Calendar, kita boleh set timetable kita dan kita boleh remind student masuk kelas contohnya kan. Tapi yelah masa kita tak mencukupi, mungkin di lain masa lah insyaAllah.
akanlah saya lulus untuk exam. Mi nak tanya. Kat mana? Okey, silakan Kak. Tadi ada Mi maklum pasal untuk kurangkan storage tu kan daripada macam Google Word kepada Doc tu. Kalau katakan nak tukar tu macam mana kalau tadi tak Okey. habis tadi? Macam saya masa saya share lah sekejap ya. Saya share sekejap. Macam tadi saya dah buat setting dekat saya punya ni. Nampak tak skrin saya? Nampak kan? Okay, nampak. Setting ni saya auto convert. Apa saja benda yang saya letak dekat dekat Google Drive, dia auto convert jadi Google Doc editor format lah. Okay, tak kisahlah sheet ke, PowerPoint ke, Google Excel ke, PowerPoint ke ataupun Word. Tapi kalau kita tak antik benda ni, dia memang akan jadi file asal lah. Dia akan jadi file asal macam yang saya tunjuk tadi tu kan. Yang saya kata besar kan space dia tu, makan space. Tapi kan tuan-puan, setakat yang saya cuba macam contoh kita convert Google Excel kepada Google Sheet contohnya. Formula yang kita letak dalam tu jarang berubah. Maksudnya kita dah buat kalimat kan. Kita tak perlu. Satu lagi menarik yang saya rasa nak juga share, kita takut nanti ambil masa pula. Kita juga sebenarnya boleh publish kalimat kita tu kepada pelajar. Tapi macam kes saya selalunya hanya bagi kalimat pada pelajar bila student saya isi post survey. Dia isi post survey ni satu cara saya untuk tahulah sama ada ODL yang kita buat ni, rangka ni, efektif tak kat pelajar kan. Kita short sendiri. Sebab bagi saya maklumat dekat Sufu tak berapa membantu saya lah. Sebab nak tahu respon pelajar macam mana kan. Student akan bagi komen dan diorang tak takut untuk bagi sebarang perkara yang mereka rasa membantu untuk pelajar-pelajar junior mereka akan datang supaya mereka boleh dapat manfaat yang banyak lah daripada kursus kita tu. Saya hanya bagi link tu lepas mereka isi for survey. So dekat bahagian respon setting tu dekat Google Form tu letak link kalimat saya tu. Macam tu. Tapi kalau insyaAllah lah lain kali lah kan saya tunjukkan kalau tuan-puan ada site untuk kursus tuan-puan, lepas tu tuan-puan buat satu page untuk letak kalimat kan contohnya kan. Ada satu function dalam Google Sheet ni yang kita boleh publish kalimat tu. Tapi sekarang tak cukup masa lah. Okay. Kak Wana, okay, satu lagi Kak Wana, kalau katalah saya tak buat setting tadi tak buat setting tadi kan. Okay, tak buat setting tadi, tak buat setting ni kan. Saya tunjukkan satu cara, kalau tiba-tiba saya masukkan maklumat, contoh saya buat yang ni, saya upload. Okay, cara yang kita akan buat cara payah sikit lah. Dia akan jadi Excel, lepas tu kita kena masuk balik sini, buka Excel tu. Lepas tu kita kena convert. Jadi 2 file nanti. Macam tu je lah. Jadi 2 file. Kita kena kita kena tadi save as Google Sheet. Jadi dalam kita punya Google Drive tadi, ada 2 file. Jadi kita kena buanglah satu file yang ni kan. Jadi banyak pula file kita Boleh tak Kak Wana? Nampak tak? Okay. Maksudnya kena buat menu kalau tak set, kita buat manual, lepas tu dia akan jadi 2 copy, jadi kita kena delete pula. Betul. Tapi kan bagi saya lah, macam saya tunjuk tadi pada tuan-puan lah, sebaik-baiknya tuan-puan tengoklah berapa banyak story yang tuan-puan pakai dan tengok kat mana story ni, banyak mana kat mana, maksudnya kat mana banyak sekali pakai. Macam saya memang recording memang banyak lah. Recording ni kita pandai pada kita lah, kita nak convert jadi YouTube ke, sebab kita kan ada sesi kelas yang berbeza. Ada setengah keadaan kita diberikan kod kursus yang sama setiap semester. Jadi mungkin kita akan reuse balik. Tapi dia tak adil lah pada pelajar pula kan. Terpulang kepada cara masing-masing. Okay. Ada soalan lain ke? Kita ada lagi 4 minit. Naomi, Kak Hiam lagi nak tanya berkenaan shared drive tadi.
Okay, katakan Kak Yam punya drive, and then I have another macam I ada macam another group yang kita orang buat something, ada share another drive. So macam kat situ I boleh buat share to my drive, maknanya kalau I nak buka yang drive yang share dengan kawan-kawan tu through my drive lah kan. Nah, macam I boleh buat gitu kan, macam dia yang macam tadi kan. saya gunakan drive tu untuk saya ambil file-file daripada akaun lain. Saya pergi dekat shared drive tu. Tapi kalau kita dia berbeza shared drive dengan shared folder. Shared folder kita shared drive ni kita ambil drive daripada that account personal tu. Cuba tak boleh nak cakap. Sebenarnya all the document from the account tu memang kat situ kan. Maknanya bila I buat shared drive tu, so dia tak kacau lah my capacity I punya drive. Betul? Kan? Ikutkan kan? Tak itulah. Kecuali kalau kita ni manager untuk drive tu, dia akan kacau kita punya manager punya drive tu lah. Okay. Cuma nak tanya satu, daripada one drive to another drive, katakan I ada files. Tapi kalau macam dalam drive kita sendiri, kita boleh je macam buat copy, move to another folder dalam drive kita. Tapi kalau dalam drive kita, kita nak copy one document katakanlah ke drive yang lain, tak boleh ya? Maksudnya dia tak boleh, dia kena download and then you kena upload drive situ. Setakat yang saya tahu macam tu lah, kecuali kalau kita share drive. Kalau kita share drive. Okey, adalah beberapa perkara yang mungkin saya terlepas pandang tadi nak cakap. Dekat bahagian shared drive ni, tuan-puan, kejap saya tunjukkan lagi sekali lah. Kita ada pun dah 2 minit lagi, tak apalah kita share lah sekejap ya. Mungkin dia membantu, tak tahulah. Okey, saya ada share ni. Kan, dekat sini kan kita boleh manage berapa orang, individu mana yang boleh buat content manager ni kan. Dan juga kita sebenarnya boleh set siapakah individu yang boleh masuk dalam drive ni. Jadi kalau kita pakai akaun personal, maka kita kena tick lah. Yang macam saya tadi, saya dimasukkan 2 akaun personal saya. Saya masukkan tu. Okay. Dia either kita share, not the whole drive lah. Tapi daripada another file daripada drive personal lain. Contoh macam yang saya tunjuk tadi. FPP ni kan, dia share that drive tu dengan ramai orang. 68 orang. Contoh. Ada banyak ada dalam ni. Okay, contoh. Ya, Tira, saya rasa Kak Mi rasa dah 2 minit dah. Ya. So, dah habis lah. Tak ada soalan dah dari peserta webinar hari ini. Saya pun minta maaf jugalah kalau perkongsian tu macam laju sikit kan, sebab memanglah kalau ikutkan memang tak cukup tu, macam kami kena 1 hari. Ya, 1 hari. Tak banyak benda lah. Doakanlah saya dulu exam. Saya tak ambil lagi exam ni. InsyaAllah. Okey. Jadi rasanya setakat tu sajalah kot perkongsian daripada Kak Mi. Ada apa-apa lagi tambahan? Tak ada dah? Daripada Kak Mi tak ada lah kot. Cuma saya nak minta maaf lah kalau ada kekurangan dan juga kesempitan masa. Memanglah benda ni saya cuma ambil bahagian yang sangat-sangat kritikal untuk ODA preparation. Kalau kita nak belajar daripada A sampai Z, rasanya tak sempat kita nak kelas lagi Ahad nanti kan. Jadi kita ambil lah mana yang boleh lah, mana yang boleh dimanipulasi untuk ni. InsyaAllah Kak Narima, terima kasih banyak-banyak, doakanlah untuk saya. Ya, terima kasih banyak Kak Mi atas perkongsian. Memang sangat banyak input kita dapat. Memang kita dengar Google Apps yang ramai, memang semua orang tahu. Tapi dia ibarat macam kita ada handphone, kita pandai guna tapi ada macam shortcut yang kita tak tahu. Ada macam benda-benda detail yang kita mungkin tak explore ke kan. So ibarat macam tu lah Google Apps ni. Betul. Banyaklah benda yang detail-detail yang kita kira info tambahan lah. Macam contoh tadi yang berkenaan Google Sites. Mungkin ramai tak tahu Google Sites tu. Lepas tu yang yang priority kan, yang macam kita nak frequently use folder apa semua tu kan. Lepas tu boleh tukar color folder tu. Macam yang Google Meet tu, yang link. Tu banyaklah input yang kita dapat. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Mi.
Sama lah mendekorasi Google Drive masing-masing. Biar cantik sikit sedap sikit mata memandang kan. Sebelum start kelas next week ni. Ya, Okey. betul. Jadi jangan lupa kepada peserta untuk isi form kehadiran. Saya dah ada send dekat chat ni link untuk kehadiran hari ni. Jadi sebelum kita tutup kita punya program, saya just nak inform kita ada lagi sesi untuk webinar ni, slot yang ketiga dengan keempat. Yang ketiga petang ni bersama Cik Wan Najmiah dengan Cik Nazla Nasuha berkenaan penggunaan Telegram untuk ODL pukul 2.30 hingga 4.30, and esok kita ada satu lagi last slot untuk webinar EduTech Team ni yang akan dikendalikan oleh Puan Aida, penggunaan Microsoft Apps in Microsoft Teams. So bolehlah kita alu-alukan kedatangan semua untuk sesi petang ni dengan esok. Okey. Jadi saya rasa setakat tu je. Terima kasih sekali lagi kepada speaker hari ni dan juga tuan-puan yang hadir untuk sertai kita punya webinar. Okay, so saya tutup kita punya program ni dengan Suratul As dan Tasbih Kafarah.